Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saya nak tengok teman-teman kita yang mana yang hadir. Saudara, dia lambat sikit keluar ni saudara. Ini keadaannya kadang-kadang bila saya dapat menyantuni teman-teman, mungkin teman-teman kecil hati. Petang-petang ni apa khabar? Anda makan kuih apa petang-petang ni? Siapalah boleh bantu saya ni? Nak tengok macam mana nak tengok pelai-pelai saya yang tak nampak, tak ada apa lagi. Aduh, hai. Anybody can help me? Tak nampak daripada yang mana. Tak nampak macam mana nak buat tu. Saudara, petang-petang ni, hari ni hari Khamis saudara. Hari ni bukan hari Khamis saudara, hari ni hari Sabtu ya. Hari ni hari Sabtu, kadang-kadang saya tersilap. Hari Sabtu, tanggal 23 Disember saudara. Ya, apa khabar saudara Elias Muhammad, saudara Bunga Yan. Itu juga Izzuddin. Dia kata dia makan mi rebus. Mi rebus Jawa. Izzuddin di Pulau Pinang. Pulau Pinang mi mamak lah saudara. Saya satu lagi line saya memang saya kena gantung dulu TikTok. Betul lah dia marah dengan saya sebab saya berbicara soal Palestin. Terus kena kam. Tak apalah saya. Mereka punya kuasa, mereka boleh buat apa saja. Ya saudara Ilyas Muhammad, saya redha dengan apa yang berlaku. Saudara, sebab ya mereka menguasai dunia internet ini. Kita hanya sekadar bercakap. Bila kita bercakap, kita menyuarakan pandangan. Dan pandangan kita orang tak suka dengar. Bukan, saya rasa umat Islam, warga bangsa kita, malahan warga dunia pun, mereka pasti akan menyokong pandangan saya. Tetapi nampak gayanya apa yang saya suarakan tidak disenangi oleh mereka yang ada dekat TikTok. Jadi sebab itu, kena gantung 7 hari, tak apa, tak ada masalah. Istu kemudian petang-petang begini, nak tahu juga teman-teman. Saya yakin ada ramai teman-teman yang mungkin sekarang ni menghadiri majlis mempelai. Tapi berhati-hati dalam nak menghadapi majlis mempelai itu, kalau boleh lakukan penjarakan sosial. Sebab kita tunggu 79 hari lagi saja. 79 hari lagi kita akan menyambut kehadiran bulan Ramadan yang cukup mulia. Dan tinggal seminggu lagi saja kita akan menutup dari tirai dan melabuhkan tirai tahun 2023 dan kita hadapi membuka tirai baru, tirai tahun 2024. Banyak kenangan, banyak nostalgia yang kita lalui selama setahun. InsyaAllah malam tu nanti saya akan cuba mengulasnya saudara. Baik saudara, kepada teman-teman yang ada mempunyai masalah dalam jeritan, saya ingat mulai tahun depan lah, segmen jeritan batinku ini saya bukalah pada teman-teman. Kalau ada masalah untuk bertanya dan sebagainya, saudara, boleh hantar kepada 011 702 71694. 011 702 71694. Sebelum tu saudara, kita santun sedikit. Saya ramai kawan-kawan saya menghantar kiriman, dan antara mereka yang rajin menghantar kiriman dalam segmen Mutiara Kata saya adalah Tan Sri Susukam. Ini antara kata-katanya. Dia kata kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Jadi bukanlah terletak pada wajahnya yang cantik dan pakaiannya. Jadi saudara, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Dia bukan terletak pada wajahnya yang cantik dan pakaiannya. Jadi kalau kita kadang-kadang berpakaian cantik, wajah yang cantik, belum pasti kita memiliki kecantikan yang abadi. Saudara, beberapa kawasan saya ingin memberi penjelasan juga saudara. Sebab malam nanti saya akan bersiaran bersama-sama dengan Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan, itu Datuk Saudara Gulam Muzaffar bersama dengan Sisa Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Abdul Halim Sulaiman, datang dari Johor insyaAllah malam nanti jam 9.30 malam saya. Itu segmen politik. Beliau merupakan juga sebagai seorang senator. Banyak juga benda kita boleh bicarakan. Malam tadi ada orang cuba menyanggah pendapat dan pandangan,
Tapi saya selalu mengatakan pada anda, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan nak marah. Orang bagi pandangan, kita dengar. Kalau tak bersetuju, tak ada masalah. Bagi saya, kalau bersetuju, alhamdulillah. Dan saya dah ingin melaporkan juga beberapa kawasan di Kelantan. Mulai besok, saya mulai Ahad. Katanya, beberapa daerah di Kelantan dijangka dilanda teman-teman di Kelantan khususnya, di daerah Pasir Rimah dan sebagainya. Berhati-hatilah sebab mungkin banjir boleh berlaku lebih awal ataupun selewat-lewatnya hari Ahad. Hari ini saudara, saya melihat laporan saya terima. Ramai warga kota yang sudah pulang ke desa Permai. Universiti Putra Malaysia UPM ke Kajang, di Bangi ke RNR Seremban, Bandar Ainsdale ke Senawang, RNR Air Keruh ke Air Keruh, Jasin ke Tangkak dan Kempas ke Datuk On. Jadi terdapat beberapa kemalangan dilaporkan di lebuh raya berkenaan termasuk di kilometer 58 arah utara dari Sedenak ke Simpang Renggam yang membuatkan trafik berlahan. Kemalangan juga dilaporkan di kilometer 284 arah selatan dari Putra Mahkota ke Nilai dengan lorong kiri terhalang menyebabkan trafik agak perlahan. Selain daripada itu, terdapat juga trailer yang rosak di kilometer 264 arah utara dari Ipoh ke Terowong Menora menyebabkan lorong kiri terhalang. Jadi saudara yang memandu kereta, saya selalu pesan pada anda, hati-hati, tenang, sabar. Jadi saya sebagai hiburan seketika, sementara anda memandu kereta saat ini, dengarlah, saya suka lagu ni saudara. Lagu tajuknya Permaidani. Buih sebagai hiburan anda supaya melegakan fikiran anda, jangan memandu
Alamak, dia potong pula lagu tengah Steam ni. Admin ni saudara, begitulah saudara. Ini yang buat saya marah ni saudara. Aduh, hai. Aduh, kita tak tahu kan mana saudara. Itulah sekadar seketika lagu-lagu untuk menghibur saudara. Lagu ini membawa kenangan kita. Bagaimana lagu ini kumpulan Axis yang dipopularkan oleh penyanyi daripada Indonesia. Dan lagu ini mencapai tontonan sekitar 6 juta di seluruh dunia. Begitulah hebatnya saudara. Kumpulan Axis, lagunya maka dimain semula, dinyanyikan semula oleh penyanyi daripada negara Indonesia. Saya saja masa mainkan lagu ini saudara, kerana saya baik-baik kata-katanya itu begitu menyentuh perasaan. Hari Sabtu ni sambil anda memandu kenderaan, saya mainkan lagu, jangan marah saya saudara. Jadi saya akan berusaha setiap petang jam 5 selepas saya pergi pencerahan sedikit, kita dengar lagu. Saya pilih satu lagu. Jadi tak apalah orang nak kata saya ni mak jiwa-jiwa pun jiwa-jiwa lah. Tak gitu para belah Hamid, Sarul Ghafar Hamzah. Sebab itu kawannya di Kuantan hujan. Hujan lebat saya. Bermula hujan, hati-hati. Baik saya. Isu cerita kita petang ini adalah tentang bagaimana apabila suami. Semalam kemarin dulu pun saya bercakap tentang isteri. Kali ini saya nak bercerita tentang bagaimana suami sebenarnya saya sering menjadi mangsa letiran isteri. Jadi isteri ni saudara, dia mempunyai kalori dia dalam untuk bercakap satu hari itu 30,000. Orang lelaki cuma ada dalam 7,000 saja. Jadi yang kuat meletih, menceci ni sebenarnya saudara isteri. Sebab dia duduk di rumah, dia tak ada buat apa. Sambil-sambil dia motong bawang, sambil dia potong ikan, tiba-tiba anak pula lalu. Kadang-kadang anak-anak mengganggu dia, terganggu, dia simpan lagi. Jadi bila sahaja suami balik rumah, maka dia melampiaskan geramnya pada suami. Alangkah malangnya saudara. Sebab itu saya ingin berpesan pada teman-teman, khususnya para isteri. Kalau suami itu pulang ke rumah, jangan letih dulu. Tenangkan fikiran. Sebab suami ni dia letih, duduk di luar, cari rezeki, cari kerja, memikirkan bagaimana nak membahagiakan keluarga. Tapi kadang-kadang isteri dia tak peduli. Balik rumah belum sempat buka stokin. Jadi suasana beginilah kadang-kadang membuatkan rumah tangga yang sepatutnya bahagia menjadi tidak bahagia. Itu keadaannya. Saya mengharapkan, saya buka ruangan kita ini sambil kita berbual ni saudara, kita bercakap ni saudara maknanya. Kita mengharapkan agar terjemahlah keharmonian sebuah rumah tangga. Sebab isteri ini memang suka mencecik. Itu memang tidak boleh dinafikan. Dan kadang-kadang si suami ni pula kuat menjawab. Dia tak tahan, selinga pedih, maka isteri pun pepet, suami pun menjawab. Bila menjawab berlaku pertengkaran. Bila berlaku pertengkaran, bayangkanlah apa yang akan jadi pada anak-anak kalau pasangan suami isteri itu sudah mempunyai anak. Anak dah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Jadi mereka terganggu perasaan mereka, kesian mereka saya. Jiwa mereka juga akan turut mengalami kekecewaan lah bila mana orang suka tengok mak bapak bergaduh. Jadi saya ingin berpesan kepada para suami, kalau isteri menceceh itu cara paling baik kita berpeganglah pada ajaran Islam. Diam itu separuh daripada iman. Jadi kita diam. Bila isteri popet, pumpang, kita diam. Tak tahu. Tapi isteri ni pula kalau kita diam, dia kata kita tak dengar cakap dia. Kena letih lagi saya. Kalau kita tak menjawab, bila kita menjawab, dia kata kita mengata dia. Jadi serba-serbi, serba salah. Jadi cuma saya merasakan untuk meringankan ketegangan. Pertama sekali para suami, kalau isterinya bekerja, yang tinggal di rumah, dia tak kerja. Dia isteri sepenuh masa. Perlu diingatkan bahawa mereka mempunyai banyak masa untuk memikirkan soal kita. Kerana beban yang digalas bukan senang saudara. Daripada pagi lagi, awal pagi menyiapkan makanan, masuk tengah hari menyiapkan makanan, anak-anak pulang, membasuh pakaian anak-anak, membersihkan rumah, memanglah saudara. Tak kering tangan lah. Jadi dalam pada itu kadang-kadang anak-anak buat hal, ada pula jiran-jiran mengganggu.
Dia juga punya keluarganya, mungkin ada adiknya, mungkin ada abangnya, mungkin ada mak saudaranya. Jadi terhimpun segala masalah. Jadi bila mereka menghadapi masalah, di mana mereka mau melampiaskan? Apakah akan diceritakan pada orang? Itu lagi bahaya saya. Kalau dia mencerita pada orang lain, itulah hadirnya orang ketiga. Itu adalah racun dalam sebuah rumah tangga saya. Saya selalu mengatakan, kalau kita ada bermasalah dalam rumah tangga, jangan cari orang ketiga. Dan petang ini saya nak jelaskan, orang ketiga itulah peracun kepada kebahagiaan sebuah rumah tangga. Kerana mereka kadang-kadang memberi pandangan, memberi nasihat yang mereka tak tahu cerita sebenar. Mereka cuma mendengar sebelah pihak. Dan bila mereka membuat sesuatu kenyataan itu, akhirnya kenyataan yang mengikut kehendak mereka tanpa mengetahui apa isu sebenar. Kadang-kadang bila kita balik rumah, ya saya faham saya. Ada juga para isteri dia bertanya pada suaminya macam mana bulan ni duit kita tak cukup. Jadi bila bersebut saya duit, ini adalah satu perkara yang cukup merusihkan fikiran para suami. Saya nak jelaskan juga pada para isteri, suami ini sebenarnya dia jangan tuduh mereka tidak bertanggungjawab. Ya. Mereka akan berusaha untuk membahagiakan keluarga. Apa yang ada memang dia bawa balik wang itu untuk keluarga. Tapi kalau dia tak berdaya, bila dalam keadaan tiba-tiba rezeki ni ada masa banyak, ada masa sedikit. Walaupun dia ada gaji pendapatan, tapi kadang-kadang gaji dia kena potong. Kadang-kadang bawa kereta pergi ke pejabat, tayar pancet. Kadang-kadang kereta rosak, nak bayar bil kereta, nak bayar bil itu, bil ini. Jadi wang yang ada tu kadang-kadang tak secukup. Jadi bila isteri menceci, bertanya soal duit, ini juga adalah perkara yang cukup sensitif dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Ya Puan Hamidah, sahabat Nabi pun tak tahan kena letih. Betul saudara, ya Saudara Ramlah Hamid. Dalam rumah tangga kena ada persefahaman. Barulah tenteram. Ya Puan Nur Ali, bila kita ada persefahaman. Yang saya nampak cara paling baik Puan Hamidah, Puan Ramlah Hamid. Bila suami balik tu jangan kita empukkan dia dengan masalah. Suami akan merasakan rumah itu syurga apabila dia kepulangannya disambut oleh isteri dengan senyuman. Senyuman itu secara sedekah. Apa salahnya kita beri sedekah kepada orang, tapi kita terlupa untuk memberi sedekah pada orang yang paling rapat dengan kita, iaitu suami kita. Jadi bila suami balik, hadiahkan sedekah. Apa khabar bang? Apa khabar yang? Apa khabar papa? Apa khabar? Apa-apa sajalah. Hai darling. Jadi saya rasa kalau itulah amalannya, suami akan rasa rumah itu bagaikan syurga dan dia akan berusaha untuk selalu balik ke rumah. Tapi basuh rumah saja, belum sempat duduk. Ini bulan ni kita punya bil lah tak settle lagi. Aduh, saudara. Kalau waktu itu dia ada wang, dia diam je, dia senyap. Tetapi bila waktu itu dalam poket dia tinggal shilling, bila isteri bercakap, ini bulan ni nak bayar tu, mana dia mengatakan bawa duit. Apakah wang itu segalanya dalam kehidupan berumah tangga? Saya nak jelaskan pada para isteri. Maaflah, petang ni saya nak bela suami sikitlah saya. Setiap hari saya membela para isteri, sekarang saya nak bela para suami. Sebab saya merasakan, kalau isteri duduk berletih pasal wang, itu adalah keracunan dalam keharmonian sebuah rumah tangga. Dan tambah-tambah lagi, yang isteri ni pula jarang nak beli sedekah. Kat orang dia beli sedekah senyum, kat suami sendiri dia tak sedekah senyum. Kemudian dia tambah lagi racun bila dia bercerita dengan orang ketiga. Lagilah berterabur. Jadi apakah keberuntungan kita? Memang sekarang ni kajian menunjukkan banyak para suami mengalami masalah mental, saudara, kerana mereka menjadi mangsa pada letiran isteri. Bila balik rumah saja, tu kain tak berangkat lagi. Tadi masa you tinggalkan rumah tadi, towel pun tak sangkut. Ataupun Colgate letak kat sana. Ada je tak kena. Jadi kalau itu berlaku, ini yang membuatkan suami terhalang untuk rasa terpanggil sentiasa pulang ke rumah untuk mengecap kebahagiaan sebagai rumah tangga. Kemudian ditambah pula lagi, anak-anak mula mengadu. Ya, bagan bunga yan. Mula mengadu, anak tadi begitu, anak begini. Saya Puan Hamidah Ahmad, masa ada gaduh lah. Dah tak ada, baru tengah ngiang. Betul. Kata Abdullah Majid, dia kata selamat petang, Abdullah Majid dari Pekan.
Jadi betul kata Puan Hamidah, dia kata masa ada nak bergaduh. Dia boleh tak ada, barulah tengang-ngiang. Jadi bagi saya lah, kenapa kita menghiasi rumah tangga kita dengan suasana yang tidak tenteram. Saya lebih suka mengenang sesuatu yang indah daripada kita mengenang sesuatu yang pahit. Memang saya, pengalaman silap itu sesuatu yang indah untuk dikenang sebagai sebuah nostalgia. Petang-petang ni kita bercakap soal memori. Tetapi apakah memori yang kita kumpul dalam kehidupan kita itu memori yang tidak indah? Memori yang menyakitkan. Ya, misalnya, saya bergaduh lah dengan my wife. Isteri saya begitu, isteri saya begitu. Kata si suami. Jadi suami pun mulalah tak suka duduk rumah. Itu gambaran dia saya. Dan si isteri mula pula bercerita. Ini cerita bila pergaduhan. I punya husband, suami I tu, bila balik kita cakap sikit, masam muka. Jadi ini semua akan menjadi nostalgia masa silam yang bukanlah nostalgia yang indah dalam peristiwa itu. Kenapa tidak? Bila suami itu tak ada tengang-yang, bercakap dengan anak, Mama tu ingat Papa you atau bapa kamu dulu kalau dia balik tu tak pernah pun dia marah. Senyum dia selalu. Selalu dia kalau ada duit ajak kita keluar makan, ajak kita beli belah. Jadi Mama rasa bersyukur pada Allah SWT dapat. Jadi kamu, jadi ibu pula nanti kalau kita, bapa dah tak ada, dia akan tegang pada anak dia. Kalau anak lelaki lah, kalau kamu mempunyai isteri nanti, jangan malukan papa kamu, jangan malukan bapak kamu, jaga isteri dengan baik, jaga anak-anak dengan baik, jangan bawa balik wang yang tidak seharusnya bawa balik, wang yang haram tak usah, jaga keluarga dengan baik. Jadi saya rasa kalau itulah nasihatnya, bila anak-anak melihat mereka membesar dalam sebuah keluarga yang bahagia, tentulah ada anak itu boleh kata, betul cakap mama, dia pakai ikut. Tapi kalau mereka membesar dalam sebuah keluarga yang berantakan, contohlah, bila bapak dia balik, dia bergaduh. Cerita itu, cerita ini. Bersungut sana, bersungut sini, asyik tak kena saja. Tidak ada sesuatu pun yang indah untuk dibicarakan. Papa kamu begini, ayah kamu begitu, bapak kamu ada duit begini, banyak masa, menghabiskan masa di kedai kopi. Jadi anak-anak mendengar literan isteri. Bila mereka dah membesar, bila mereka pula berumah tangga, jadi para isteri, ibu nasihat ke anak. Kamu bila dah ada suami, dah ada isteri ni, jagalah isteri dengan baik. Kalau pula ini apa yang anak yang perempuan, kamu jagalah suami kamu. Jangan bergaduh dan sebagainya. Anak-anak akan tertawa. Anak-anak akan mentertawakan kita sebab kita apa ni? Dia nasihatkan kita buat begini, sedangkan dia berantakan. Anak-anak membesar dalam sebuah keluarga yang bergaduh sana. Jadi itu keadaannya saudara. Sebab itu saya ingin berbicara petang ini tentang bagaimana para suami sebenarnya saudara, mereka sering menjadi mangsa kepada letiran isteri. Benda tidak menyakitkan, tetapi boleh menjadikan sesuatu insiden dalam rumah tangga yang boleh mengakibatkan perceraian. Kalau hari kena letih, batu pun saudara, kalau ditipu oleh air setiap hari, walaupun lembut, tapi lekuk juga saudara. Maka akhirnya jadilah hati yang terluka. Kalau hati yang terluka, sukar untuk dirawat. Saya berpesanlah, Puan Hamidah, saya bersetuju dengan pandangan Puan Hamidah. Masa ada gaduh, dah tak ada, baru tengang-ngiang. Bagaimana anda semua? Saya bukan apa, saya hanya sekadar menyantuni. Janganlah marah kat saya. Ini Tahir kata, perempuan yang merajuk dalam TikTok jalan kaki tu dah sampai Bukit Kayu Hitam dah. Itu satu hal lagi. Itu dalam TikTok, dalam media sosial, saya ada wanita tu merajuk dengan suami dia tu sambil jalan kaki. Jawabnya, akisannya, apa khabar Selamat Rozi kesannya daripada itu, maka jalan pula jadi sesak. Kalau orang tengok drama minggu ini. Tapi saya memilih kalau boleh, kalau bolehlah, kita berusahalah untuk menjadikan rumah tangga kita itu sebagai syurga idaman untuk setiap keluarga kita. Anak-anak membesar dalam sebuah keluarga yang tenang, bahagia, mereka akan bijak. Mereka akan rajin belajar. Kalau mereka dibesarkan dengan popet, mereka juga bosan. Akhirnya mereka boleh mengalami tekanan jiwa.
Mak bapak dengan mak aku ni asyik bergaduh saja. Akhirnya kadang-kadang dia kata kalau begini keadaan lebih baik bapak tak balik. Kalau bapak tak balik ada kerinduan. Itu gambaran saudara. Jadi um, ada beberapa orang suami yang jumpa dengan saya, dia mengaku bahawa isterinya kaki membebel. Memanglah berleti je saudara. Sebab isterinya kaki membebel. Ada tak kena? Kalau letak barang salah tempat, dia bising. Ubah barang, dia bising. Saudara. Kalau kita makan tak puji masakan, dia membebel. Kalau kita puji, dia kata menyindir. Jadi tak tahu saudara, kalau dia buat masakan, kadang-kadang suami kita masin sikit je. Oh, saya tak kena saja. Oh, pergi makanlah rumah ini apa kedai makcik janda tu, sedap. Jadi dia mengundang masalah. Sebenar-benar saudara, kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga ni, isteri memainkan peranan. Isteri memainkan peranan dan mereka boleh mengundang masalah. Kalau selalu berletir saudara. Sebab itu suami, selalunya kalau suami yang jadi mangsa letiran isteri, saya ingin mengingatkan, dia ada dua saja. Sama ada suami itu akan menjadi seorang yang putus asa. Mereka akan jadi putus asa dalam kehidupan. Kalau inilah keadaannya, apa nak buat? Akhirnya mengundang perceraian. Ataupun suami jadi biul. Buat ini tak kena, buat itu tak kena. Jadi apakah anda mau mendapat seorang suami yang biul? Dan tak larat dah. Jadi dia diam. Dia pekakkan telinga saja balik rumah. Apakah keberuntungan sebuah rumah tangga kalau suami pun pandang ke kanan, isteri pandang ke kiri. Isteri pula popet, popet, popet. Memang tidak dinafikan wanita kuat menceceh. Tetapi dalam menceceh wanita itu ada juga benarnya. Ada juga benarnya, bukan tak ada benar. Kebenaran itu memang tidak dinafikan. Tetapi dalam beberapa perkara, saya mengharapkan janganlah kita menceceh selambarangan. Dan suami pula jangan menengkah. Jangan bercakap bila isteri cakap begitu, dia pun tunjukkan amarahannya, tunjukkan I'm the boss. Itu pun tak boleh juga. Bagi saya, sebuah rumah tangga itu ada toleransi. Itulah yang terbaik. Jadi petang Sabtu ini, tadi mungkin ada yang menghadiri majlis mempelai, kita bersalam dengan pengantin, kita doakan mereka supaya bahagia hingga ke jannah. Kalau boleh, kalau itu keadaannya, kita juga menjaga rumah tangga kita, biarlah kekal hingga ke jannah. Anak-anak terus membesar. Jangan biarkan anak-anak membesar dengan fikiran mereka yang celaru. Tak tahu siapa yang menang, siapa yang salah. Bagi seorang bapa, dia akan mempertahankan sikap ibunya yang suka menceceh. Maka jawab kepada saya dengan keluarga saya selalu mengatakan, your mother is always right. Jadi bukan berartinya your mother is right to me, tapi right pada anak-anak. Ibu itu betul pada anak-anak, tapi bukan pada suami. Kalau isteri menceceh pada suami ada dua saja saya, sama ada dia give up dalam kehidupan dia, ataupun dia jadi seorang yang bengong. Terpulanglah pada wanita, bagaimana untuk mencari ataupun mewujudkan sebuah rumah tangga yang benar-benar bahagia. Saya mengharapkan anda mencipta sebuah rumah tangga yang benar-benar bahagia demi lestari kehidupan, sebab kita adalah warga cinta damai. Jumpa lagi besok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.